Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lebih dahulu saya mohon maaf agak lewat yang banyak juga ni, dah 20 minit lebih kurang sebab saya hari ni subuh lambat, dari kuliah subuh dekat Balik Buntar. Jadi saya tak nak kerja kat sini jadi lambat dah. Makan masa ya. Jadi mohon maaf. Minggu ketiga tu memang macam tu lah selalunya. Kadang-kadang saya terlambat. Minggu ketiga dengan minggu keempat subuh ni. Balik Buntar. Subuh kat sana. Jadi mohon maaf atas kelewatan, Allah ampunkan saya dan juga semua. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat meneruskan pelajaran kita tadabbur surah Fatihah menggunakan buku tadabbur yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Baharudin Ayyuddin hafizahullah, nafa'ana bi ulumihi fid daran. Semoga Allah dapat manfaat daripada perkongsian ilmu ni yang ditulis ni sepanjang kita menelaah buku ni. Jadi kita masuk buku yang keempat, Hamdalah, penyataan kesyukuran kepada Allah pada muka surat 7. Kan? Jadi muka surat 7 adalah Alhamdulillah bahagian yang ke-2, iaitu berbincang tentang ayat 3. Jadi perbincangan dia berkisar tentang sebelum ni tentang nikmat-nikmat Allah. Kerana Allah itu Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Kita bincang tentang itu dan betapa banyak nikmatnya. Kita memikirkan tentang betapa banyaknya Allah sediakan untuk kita ni keperluan untuk kita boleh menjalankan tugas kita sebagai hamba-Nya. Itulah Rabb. Dengan terbiah ilahiyahnya ni dapatlah kita menyempurnakan kegiatan kita, tugasan kita sebagai seorang hamba tu. Dan dengan memahami Alhamdulillah Rabbil Alamin tu untuk menanamkan satu rukun ibadah, nama dia apa? Apa nama dia? Alhamdulillah Rabbil Alamin tu nak tanam rukun ibadah yang pertama apa dia? Cinta, hub. Sebab itulah bila sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, fikir pasal apa? Nikmat Allah. Ya Allah, banyaknya jasa Allah kat kita. Tanpa kita perasan, tanpa kita sedar. Itulah perbincangan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey. Dan yang kedua, Alhamdulillah juga, apa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rahman Rahim. Sebenarnya Ar-Rahman Rahim ni kita dah kupas sikit dalam Bismillah. Cumanya yang ini kita kupas tengok menerusi buku ni tentang apakah itu Alhamdulillah segala pujian dan syukur itu ditujukan pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Baik. Jadi kita tengok di sini bahagian yang kedua, penulis buat tajuk besar dengan tajuknya Jalan Hidayah. Jalan Hidayah. Itu yang pertama berupa panduan hidup. Jalan Hidayah iaitu jalan petunjuk menerusi panduan hidup dengan penurunan Al-Quran. Jadi kita tengok situ tajuk ni penurunan Al-Quran. Allah Jalla wa'ala adalah Maha Pemurah
iaitu dia menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup manusia. Dan itulah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke pertama hingga 3. Kita baca surah Al-Kahfi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Makithina fihi abada. Ya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur, segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah, iaitu Tuhan yang apa? Dalam ayat ni ala anzala ala abdihil kitab, telah menurunkan ke atas hamba-Nya akan Alkitab. Ini Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ia menjadikan baginya, itu dalam kitab ini, ada sebarang iwajan, kebengkokan. Jadi Quran ni, kitab ni adalah kitab yang mengandungi sepenuh kebaikan dan tidak ada sebarang kesesatan di dalamnya. Sedangkan bagi kita, apa saja yang kita miliki dunia ni, kita kena doa apa kita dapat. Iwaj ni maknanya benda yang boleh merosakkan, bengkok. Bengkok maksud dia, menyelewengkan, menyebabkan seorang itu akan berada dalam mudarat. Jadi kalau ada barang lain, contoh kita dapat kenderaan, apa kita nak doa? Kalau dapat kereta, apa? Apa doa kita dapat kenderaan baru? Kalau dapat, yelah, dapat hamba baru ke kan Nabi ajar doa apa? Itu maksudnya apa saja barang yang kita dapat tu, kita doa apa? Isteri pun sama, suami pun sama, boleh doa apa? Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan daripadanya. Wa khairama jubilas alaiha, dan kebaikan yang telah diciptakan ke atasnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarriha wa syarri ma jubilat alaiha. Cuba tengok. Ini doa yang Nabi ajar. Doa dia. Angin.
Nabi kata dalam hadis ni, dalam Zadul Ma'ad, dalam Sahih Ibn Hibban, hadis yang sanadnya hasan. Kata Nabi SAW, Iza afada ahadukum imra'atan au khadiman. Apabila seorang kamu afada apa? Menebuslah, dapat seorang hamba, perempuan atau lelaki, au dabah, atau dapat apa dia? Dabah ni haiwan tunggangan ke apa-apa yang boleh digunakan, kenderaan ke termasuk. Fal ya'khudh bi nasiyatiha, maka hendaklah ia memegang pada ubun dia, kepala dia, wal yad'u Allah, dan hendaklah dia doa kepada Allah, bil barakati wa yusammallah, dengan memohon keberkatan dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah dia berkata Allahumma, ya Allah. Ni apa kan gangguan. Inni as'aluka, sungguhnya aku mohon kepadamu, khairaha, kebaikan daripadanya. Wa khairu ma jubilat alaih, dan kebaikan yang dicipta ke atas dia, memang sedia ada. Dan aku berlindung kepada engkau daripada keburukannya dan keburukan apa yang telah sedia ada juga. Jadi tak ada barang yang sempurna. Maknanya semua benda yang kita dapat ni dunia ni, sifat dia ada baik, ada buruk. Okey. Semua barang yang kita dapat kat dunia, sifat dia ada baik, ada buruk, untuk kita gunakanlah. Apa saja. Diri kita sendiri, sebab tu kita mohon diri kita apa dia? Min syarrin nafsi wa a'udzubika min syarrin nafsi. Ya, aku mohon kepadamu daripada keburukan diriku. Kalau doa awal-awal kuliah pun saya buka dengan macam tu juga. Jadi semua kesimpulannya, apa yang ada di dunia ni semuanya ada baik dan ada buruknya. Tapi bila dalam Quran, tentang Quran Allah turunkan, Allah kata apa? Walam yaj'al lahu iwaja. Tak ada langsung keburukan, kebekokan yang boleh. La ya'til batil min baini yadayhi wa min khalfi. Allah kata, tak ada langsung kebatilan, benda yang sia-sia. Inilah Quran. Jadi barang lain yang ramai manusia kerja, harta benda, sebenarnya yang ada baik, ada buruk. Tapi yang banyak manusia tinggalkan ni, yang ni tak ada langsung keburukan ni, kebaikan, tapi kita tinggalkan. Jadi Allah gambarkan walam yaj'al lahu iwaja ni juga kita tengok dalam surah 41 ayat 40. Dua 41 ayat 42. Satu ayat 42. Ya, Allah kata tentang walam yaj'al lahu iwaja, tak ada kebengkokan dalam Quran ni, tak ada langsung kebatilan dalamnya. Dalam surah ayat ni Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Jadi tidak ia ya'tihil batil, tidak mendatangi akannya oleh kebatilan dari hadapan dan juga dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid. Penurunan daripada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ustaz tak ada share ke? Tak ada share? Oh, sekejap. Okey. Ayat ni Okey, sama-sama. Share ni. Okey.
Tanzilan min hakimin hamid. Tanzilun min hakimin hamid. Dan apa lagi makna walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkokan lagi di dalamnya. Allah sebutkan dalam surah 4. Tengok pula surah 4 ayat yang ke 174. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu burhan, keterangan, bukti daripada Tuhan kamu, dan wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang terang nyata. Lam yaj'al lahu iwaja. Cahaya ni maknanya memberikan keterangan jalan yang lurus. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jadi ini merupakan satu nikmat yang besar, yang lebih besar daripada segala nikmat yang lain, iaitu dengan penurunan Quran walam yaj'al lahu iwaja, yang tidak terdapat sedikit pun keburukan, melainkan semuanya kebaikan bagi orang-orang yang yang beriman, berpegang teguh dengannya. Sebab itu Allah sebut, sambung ayat tadi kan, 174 tu, sambung ayat 175. 175 surah An-Nisa tadi. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan kitab ini yang Allah turunkan ni, burhan ni, maka dia akan fasayudkhiluhum fi rahmatih. Allah akan masukkannya ke dalam rahmatnya. Rahmat daripadanya dan kurniaannya. Dan Allah akan berikan kepada mereka wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Dan dia akan beri petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Jadi inilah kalau kita nak lihat maksud iwaja walam yaj'al lahu iwaja tu di beberapa ayat yang membawa maksud tu, kita fahami apa maksud iwaja tu. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kemudian qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Di qayyiman ni apa? Lurus, bimbingan yang lurus. Supaya ia dapat memberi peringatan yang tentang ba'san syadidan. Azab yang, siksaan yang keras dari sisinya, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh, bahawasanya bagi mereka ganjaran yang terbaik, iaitu syurga kekal abadi.
makithina fihi abada. Jadi mereka ni orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi dalam ayat ni dua lah. Satu, inzar, ancaman. Dan yang kedua, motivasi, iaitu tabsyir. Berita gembira dengan orang yang beriman dengan kitab ni. Baik. Jadi kerana itulah ini adalah sifat apa ni? Rahmannya Allah. Pemurahnya Allah. Manusia apa? Allah menurunkan Quran ni sebagai panduan hidup kita. Yang mana kitab ni sangat sempurna dan tidak patut manusia ni ada yang lain sebagai sumber panduan utama dia. Tak patut manusia ni ada yang lain sebagai sumber panduan utama dia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dalam surah 29 ayat 51. 29 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 29 muka surat apa? 402. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ya Allah bertanya, awalam yakfi, tidak cukupkah kepada mereka anna anzalna alaikal kitab, bahawasanya kami telah turunkan kepada engkau Muhammad kitab ini. Jadi kalau ditujukan kepada golongan yang terdahulu ni, mereka minta yang bukan-bukan, minta Nabi ni panjat langit lah, turunkanlah, jatuhkan langit berkeping-keping, macam-macam mereka tanya. Minta mujizat-mujizat yang lain. Dan kalau kepada kita apa dia? Minta petunjuk-petunjuk yang lain lah. Awalam yakfihim, tidakkah cukup kepada mereka semua? Ini ayat ni ibrah ni kita ambil umum, sampailah kepada umat akhir zaman. Yang mana Allah kata bahawasanya kami telah turunkan ke atas engkau kitab ini yang yutla alaihim, dibacakan ke atas mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra, semuanya pada demikian itu, iaitu dalam Quran ni benar-benar terdapat rahmat dan peringatan yang akan dapat hal tersebut bagi siapa? Kaum yang mereka beriman dengannya. Baik. Jadi balik pada buku kita. Oleh kerana itu istimewanya Quran ni tadi, bukti kesyukuran dengan penurunan Al-Quran ini ialah usaha memahami Al-Quran dalam bahasa Arab. Betul? Sama dalam buku. Apa dia kata? Macam salah tulis ni sikit ni. Apa dia kata uji buku ni? Samalah. Ada kena potong sikit ini tu lah. Jadi bukti kesyukuran dengan penurunan Quran ni ialah apa dia? Pertama sekali kita usaha untuk memahami dia, menerusi bahasanya. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah 2 ayat 121. Surah 2 121.
Tutuplah. 19. Muka surat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang kami berikan mereka ni kitab Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain terdahulu pada umat masing-masing, apa yang mereka buat, tanda berimannya mereka ni, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya, memahaminya dan mengamalkannya dengan sebaik-baik bacaan, kefahaman dan amalan. Tiga tu. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman dengan Quran, dengan kitab. Wa may yakfur bihi, sebaliknya barang siapa yang ingkar dengannya dengan tidak mempedulikan untuk melakukan tilawah seperti mana yang disebutkan tadi, membaca dengan sebenar-benar bacaan, usaha faham dia dengan sebaik-baik kefahaman dan usaha amalkan dia sebaik-baik amalan sesuai dengannya. Ini dia masukkan wa may yakfur bihi, siapa yang ingkar dengannya, tak melakukan semua usaha tadi, fa ulaika humul khasirun, maka orang ni mereka adalah orang-orang yang rugi. Ini ayat penting. Lagi-lagi dekat Ramadan ni, nanti kita ada apa dia? Tadarus. Kan? Ramadan ni memang biasa tu, ada tadarus. Apa kita buat dalam tadarus? Kita nak khatam 30 juzuk lah. Betul lah. Itu tak salah tu. Boleh. Tapi apa yang lebih besar lagi daripada tu? Memahami dia. Kurang-kurang itu lebih besar daripada kita boleh lafazkan dia. Kita lafaz banyak-banyak lah. Sebut sampailah habis 604 muka surat tu dengan bunyinya saja. Tapi tak dapat ada faedah apa dia. Ada ayat inzar, ancaman dalam dia. Ada berita gembira tentang tu. Jadi itu tak dapat. Faedah yang lebih besar iaitu hidayah. Sebab Quran ni itulah dia punya tujuan dia untuk menjadi panduan hidup. Sebab itulah yang lebih kita kena tekankan sekarang ni. Ramadan ni apa dia sebenarnya? Nak khatam habis ke? Nak buat apa? Kalau itu kita kena buat usaha tu juga tu. Kena ubah sikit. Sebenarnya kalau kita baca satu ayat, contohnya ada satu tu surah, dan kita jadikan ayat tu lepas keluar Ramadan ni, ini agenda saya kerana beriman kami ke ayat ni, saya nak buat projek ayat ni. Patutnya macam itulah, cukup lah. Kalau kita baca 6,236 ayat, satu projek daripada ayat pun tak keluar. Maknanya apa? Apa nilai bacaan yang dia dapat? Yakin ke pahala tu dapat? Yelah, kita tahu ada hadis kata kan, baca satu huruf dapat pahala kan. Tapi ada hadis lain, kena baca hadis lain pula. Quran hujjatul laka au alaika. Kan? Quran ni dia memang macam tu Dia memang boleh, memang dia jadi pembela kita dan boleh jadi pendakwa kita pula, musuh kita, bukannya kawan, musuh pula. Dan Nabi kata apa dia dalam hadis panjang, hadis tu tentang surah Ali Imran ayat 10 yang akhir tu.
Nabi itu ada ni, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang baca dia tapi tak mau fikir dia baca apa. Apa yang dia baca dia tak mau fikir. Kenapa Nabi cakap celaka? Jadi sekarang kita baca hadis dapat pahala satu huruf. Tapi ada hadis lain Nabi kata siapa yang baca tak nak fikir Nabi kata celaka. Habis macam mana tu? Jangan baca satu hadis, lepas tu ambil hak tu kan. Kita kena baca hadis lain, ingat. Ini kita tak kena tahu. Ada hadis lain. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Ni hadis ni. Laqad nazalat alayya lailatan ayah. Sesungguhnya telah turun ke atasku satu ayat pada malam tadi. Bukan satu ayat, 10 ayat ni. Ayat maknanya banyak ayat. Pada satu malam turun ke atas satu ayat banyak. Nabi kata apa? Wailun, celakalah liman qara'aha, siapa yang baca ayat ni walam yatafakkar fiha. Baca tak mau fikir, dia baca tu maksud dia apa. Ni Nabi cakap celaka ni macam mana? Kita nak letak mana hadis ni? Kita baca hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah kan? Siapa baca satu huruf kitab Allah, dia dapat pahala. Ya, hadis tu ada. Tapi ingat hadis ni pun ada. Nabi kata celaka siapa yang baca. Maksud sebab itulah kita kena faham sekarang bila kerana ada hadis ni pun sebut Quran juga. Macam mana kita nak selarikan hadis ni dengan hadis yang lain yang tadi. Jadi sebab tu kita kena faham maksud Nabi suruh baca, apa tujuan? Untuk apa? Baca untuk apa? Untuk faham, dapat ilmu, bukan baca bunyi je. Itulah maksudnya, sebab tu kena baca hadis semua baru kumpul sekali, baru buat conclusion. Baru dapat jawapan. Kalau tidak, tak dapat jawapan, tertipu macam tu je lah. Tujuan Quran turun untuk jadi hidayah, petunjuk. Bukan nak, apa dia? Dapat berbaku-baku pahala dengan mudah macam tu, je baca je. Tak. Kena faham tu. Jelas? Ni hadis. Jadi itulah kita kena nampak. Satu lagi, hadis yang lain. Sebuah hadis, hadis dia. Okey. Sekejap Okey, ni pula. Dapat Dapat? Ada cikgu? Okey. Ni ganggu Sekejap saya kena macam mana nak pangkah dia ni. Saya pun tak tahu dia keluar macam ni. Ganggu kan. Sekejap. Sekejap. Dia kena kecil sikit. Okey, sekejap. Pangkah. Okey, senang. Okey, ni. Ni dalam Sahih Ibn Hibban. Tadi hadis tadi dapat dah? Dapat Sekejap. Hadis tadi. Dah ambil gambar ni? Panjang sikit. Ni hadis daripada Aisyah ni, Aisyah. Panjang lah. Ni yang panjang punya. Tadi kita ambil yang bahagian pendek. Kita ambil dari sini je. Bahagian penutup. Ini semua panjang lah. Pada pagi hari Nabi menangis sampai basah janggut dia. Jadi tadi baca kan 6,236 ayat. Satu pun tak nangis. Macam mana nak nangis? Tak faham. Kan? Ini ayat ni cerita ya Aisyah zarini. Tinggalkan aku at-ta'abbadu lailah li rabbi. Aku nak
beribadah pada malam ni kepada Tuhanku. Jangan dekati aku, jauh. Nabi tinggalkan. Bagi Nabi ni paling bernilai lah masa ni. Wallahu inni uhibbu qurbak. Demi Allah sesungguhnya aku suka nak dekat dengan kau. Tapi wa uhibbu ma yassaruk. Dan aku suka apa yang memudahkan kau. Tapi aku lebih suka apa yang memudahkan kau. Kat mana maksudnya? Akhirat nanti buat ibadah. Itu lebih mudah. Dua-dua halal, dulu boleh buat, tapi Nabi nampak yang lebih besar adalah yang mudahkan kita nanti kita lepas mati. Jadi Nabi lebih utamakan yang ni. Qalat faqama fatahhara. Lalu Nabi pun kata Aisyah, lalu baginda pun dia berdiri, bangun dan dia pun bersuci. Summa qama yusolli. Lalu dia bangun, dia solat. Qalat kata Aisyah, falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Dan dia tak berhenti-henti menangis sampailah apa dia? Basah dia punya tanah bawah tu lah, tempat Nabi solat tu. Qala subhana jalisan. Lalu kata Aisyah, dan dia duduk falam yazal, dan dia tak berhenti yabki menangis hatta balla lihyatah. Sampailah Nabi janggut dia pula basah. Dia baca ayat tu je. Qala summa baka hatta balla al-ard. Lalu dia pun nangis lagi sampailah basah seluruh lantai-lantai tu. Faja'a balalu yu'zinahu bis-solah. Lalu faja'a bilalu yu'zinahu bis-solah. Lalu Bilal pun datang azan. Sebenarnya sampai mana? Sampai bila? Sampai dengar azan subuh. Lalu dia dengar Aisyah kata Bilal datang dan Bilal pun azan untuk ajak orang solat. Falamma ra'ahu, maka ketika dia melihat Nabi, ya beki, Bilal tengok Nabi nangis, qala, lalu Bilal tanya, ya Rasulullah, tabki, engkau nangis? Wa qad ghafarallahu lak, sedangkan Allah dah ampunkan kau. Ma taqaddama, apa yang terdahulu, min zambika, daripada dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang telah lalu. Kenapa kau nangis? Kan? Qala, apa nak kata? Afala akuna abdan syakura, salahkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Hadis inilah. Lalu apa kata lagi? Nabi kata kepada Bilal dan Aisyah, laqad unzilat alayya lailatan ayah. Sesungguhnya telah turun kepada aku pada malam ni tadi ni, masa aku tengah nangis ni, satu ayat turun lagi. Dan Nabi kata apa? Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang baca ayat ni, ayat-ayat Quran lah, tapi tak mahu fikir sampai boleh nangis. Aku ni baca sebab aku fikir, sebab tu aku baca, aku nangis. Nabi kata rugi orang yang baca Quran, dia nak pahala je baca dan dia nak khatam. Satu apa pun dia tak dapat masuk dalam hati dia. Nabi kata apa? Celaka, wailun. Dalam Quran kalau kata celaka ni pada siapa? Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah pada pengumpat dan penjela. Wailun lil mutaffifin, celakalah pada orang yang berlaku curang, yang menipu dalam berniaga. Sekarang ni rupanya celaka juga bagi siapa? Baca Quran? Lagi? Macam mana tu? Kita duk kutuk orang yang mengumpat tu kan? Kita duk baca Quran tapi tak nak fikir, rupanya celaka juga. Agak macam mana? Macam mana ni Man? Ini ayat dia apa Nabi memberitahu, inna fi khalqis samawati wal ardi ayat, semua ayat tu lah. Inilah ayat yang turun tu malam tadi. Banyak ayat yang turun. Tapi Nabi dah ingat dalam kisah ni, setiap kali ayat turun sepatutnya kamu buat untuk apa? Kamu baca nak dapat ibrah dia, fikir. Maksudnya baca dengan apa ni? Tadabbur. Inilah maksud dia tadabbur. Bila Nabi suruh baca Quran, baca dengan apa? Tadabbur. Sebab tu dah macam mana? Kenapa Nabi nangis? Jawab Nabi tadi, afala akuna abdan syakura. Salahkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Nabi bersyukur. 10 ayat Ali Imran tu boleh baca tu, sunnah dia. Highlight yang warna merah ni lah. Ini mewakili bukan ayat tu saja, seluruh Quran tu lah. Baca dan fikir apa kita boleh dapat dari. Kita dah buat apa dengan apa yang kita baca tu. Itu yang lebih besar daripada kita 20 nak buat apa?
nak berbakulkan pahala tu kononnya tu sebenarnya. Tu sangkaan tu sebab kita tak baca hadis ni lah. Tak? Sebab tu kita memang bagus, canang lah. Sebab tu Islam ni dia dua. Targhib dengan tarhib. Dia ada tabsyir dengan inzar. Berita gembira untuk motivasi. Tapi ingat, ada ancaman. Kena dua-dua hak. Bagi tahu pada umat, bukan satu je. Nanti tertipu. Faham? Kita kata, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah. Siapa baca Quran, baca satu huruf daripada kitab Allah, dia dapat apa? 10 pahala. Kan? Semua kenal hadis tu kan? Siapa yang kenal hadis ni? Hadis ni pernah cakap tak? Jarang cakap kan hadis ni. Kenapa? Apa dia? Bukan semangat. Lepas tu lagi? Sebenarnya patutnya ni lagi semangat. Betul tak? Ada makna besar ni dalam ni. Kenapa tak cakap macam ni? Kemungkinan banyak halangan dia. Sebab kan, macam-macam lah. Kita pun tak mampu nak buat, nak bagi faham macam mana. Baca je lah. Nanti tak ramai pula orang nak. Macam-macam lah. Kemungkinan banyak lah sebab tu. Jadi kena jujur. Banyak benda yang kita kena tahu. Quran wajib dipahami. Wajib dipahami. Lepas tu dalam hadis lain, yang ni saya nak bagi pula. Seterusnya. Kita baca hadis ni pula. Al-Quranu musyaffa' wa mahilun musaddaq. Man ja'alahu amamahu. Ataupun imamahu. Qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfa dhahrih. Saqahu ilan nar. Di Quran ini musyaffa'. Syafi'un musyaffa' sebenarnya dipanjang. Al-Quranu syafi'un musyaffa'. Quran yang ni. Quran ni adalah yang akan menolong dan pasti dibenarkan untuk tolong. Siapa pun tak boleh halang. Faham Siapa pun tak boleh nak halang dia. Jadi syarat dia apa? Di dunia dia bersahabat betul-betul dengan Quran ni lah. Jadi ketika di akhirat nanti, Quran yang akan datang bela dia, menolong dia. Namun, wa mahilun musaddaq. Dan juga, kalau dia nak jadi, apa dia? Pendakwa raya juga, tak ada siapa boleh nak nafikan juga. Musaddaq, yang dibenarkan juga. Sama macam hadis hujjatul laka au alaika. Quran boleh jadi hujah dan boleh jadi pembela dan pendakwa kita. Jadi syarat dia, siapa nak Quran dia jadi syafi'un musyaffa' dia, apa dia buat? Man ja'alahu amamahu. Siapa yang jadikan Quran ni depan dia, panduan dia. Maksudnya apa dia? Pimpinan dia, diikut segala yang Quran sebut, ditilawah dengan sebenar-benar tilawah tadi itulah. Apa perintah-perintah dalamnya dia fahami semuanya. Jadi apa berlaku? Qadahu ilal jannah. Al-Quran akan memandu dia jalan menuju ke syurga dengan mudah. Dan wa man khalafa khalfahu, dan siapa yang membelakangkannya, saqahu ilan. Nah, apa maksud belakangkan ni? Saya baca je sehari-hari, tak belakangkan dia. Maksudnya belakangkan apa? Macam ni Quran dia jadi imam? Amam ni di depan kan, ataupun imam. Macam mana jadi imam? Imam untuk apa? Imam untuk kita ikut. Maksudnya Quran ni, siapa yang jadikan Quran tu imam dia, diikut. Dan ikut kena buat apa? Faham kalau kita baca bunyi saja tapi tak faham apa, kita langgar banyak peraturan dalam dia, agak-agak kita tahu ke tak tahu? Tak tahu, bahaya. Itulah maksud dia. Jadi siapa yang belakangkan apa? Belakangkan apa? Perintah dia, maksud dia. Memang dia baca hari-hari, tapi perintah dalam dia tak nak ambil tahu pun. Dia belakangkan semua tu. Dia suruh buat ni. Agak-agak macam ni, contohnya mak kita tu. Kan? Apa dia? Hari-hari sebut nama mak ke? Kan? Ataupun hari-hari sebut nama baca peraturan dalam pejabat kan?
Sebut je. Tapi langgar, agak-agak kena denda tak? Kenalah. Tampallah kat depan ni kan. Bos, takkan nak denda saya siap tampal lagi ni. Tapi kamu langgar semua peraturan ni. Memang ada semua. Tak ikut syarat. Kan? Begitulah Quran, maksud dia macam tu. Jadi siapa yang membelakangkannya dengan tak mahu apa? Mengambil peduli perintah di dalam dia, fahaman dia ni, dia akan apa dia? Saqahu ilan nar. Mengheret orang ni ke dalam neraka. Itu kita faham. Sebab itulah Nabi kata, baru kita faham kenapa Nabi kata dia apa dia? Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah siapa yang baca dia, suka baca dia, tapi tak mau fikir apa dia punya isi kandungan dia untuk dijadikan panduan hidup dia. Inilah yang dimaksudkan tilawah. Faham Tilawah tadarus kita rupanya kena upgrade. Tak boleh buat biasa-biasa lagi. Kena nampak yang lebih penting lagi apa? Nak faham dia tu lah. Jadi siapa yang mampu nak, dia ada dua lah. Bukanlah maknanya kita kata tak boleh. Siapa yang mampu nak khatam silakan. Tapi jangan tinggalkan kefahaman. Ini lebih besar lagi. Buatlah. Lepas tu kita Ramadan ni kita akan buat kelas juga. Buat kelas khas. Di bulan Ramadan ni Madrasah Ramadan. Kita pilih satu surah lah. Kita pilih satu surah. Dah decide ke terus? Surah Fussilat. Boleh sedia nanti nak join. Surah Fussilat Dia cuba buat surah tu lah. Pada bulan Ramadan nanti kita fokus kita kat situ. Jadi kita akan tilawah surah tu, tadabbur dia lah, terjemah dan tadabbur dia. Dan sedikit pembelajaran bahasa Arab berkaitan dengan surah tu. Baik, kita tengok balik buku kita balik. Itu di sini maksud yang disebutkan oleh penulis ni, bukti kesyukuran dengan penurunan Quran ini ialah usaha memahami dalam bahasa Arab. Jadi tilawah ni termasuklah dalam bab tersebut, iaitu tilawah ni kita nak baca, nak faham dan tak dapat tidak nak memahami kitab Allah ni, dia dalam bahasa Arab, maka kita kena usahakan sedikit sebanyak pendedahan tentang itu supaya akhirnya kita pandai lah. Akhirnya kita pun dah lah tak jauh jurang dia. Tapi kalau kita sentiasa, apa dia? Belum mula lagi dah kata susah. Belum mula lagi dia kata tak boleh. Memang tak dapat sampai sudah lah. Kan? Dia kita skeptikal kadang-kadang. Bila Quran je kita skeptikal sikit. Tapi bila benda lain, tak apa, saya cubalah. Tak apalah, saya cubalah. Boleh pula kan? Kalau tak dapat, dia tak putus asa. Try lagi sekali lah. Alah, dia boleh kata pula, tak apa, ni mula-mula kita cuba lagi. Boleh pula. Tapi bila Quran ni, tak payahlah pula, terbalik. Dia terbalik sikit. Tak boleh macam tu. Kan? Lepas tu kata Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dalam buku dia ada tulis. Tapi tak ada juga dalam buku. Kat sini tak ada. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha. Nampak tu? Apa makna dia tu? Belajarlah kamu bahasa Arab kerana ia sebahagian agama. Uish, besar tu. Pelajaran yang termasuk dalam bahagian agama, maknanya dia tuntutan agama juga. Jadi dia luar biasa lah maknanya belajar ni. Dia bukan macam belajar. Ada tak boleh kata? Ta'allamul Ingliziyah fa innaha min dinukum. Ada? Belajarlah bahasa Inggeris kerana dia sebahagian agama. Ada tak? Tak pun. Ta'allamu apa lagi? Mandarin ni contohnya kan? Ada? Tak ada. Arabiyah dikait dengan agama. Istimewanya bahasa ni. Sebab tu kita kadang-kadang yang tak ada beratnya dia dikait dengan agama ni, kita pulun sungguh-sungguh. Dia tak salah, harus. Tak haram pun buat benda tu. Kan tak haram. Tidak mana kita kata tu haram, tak. Tapi ada benda yang lebih besar ni berkaitan dengan apa? Agama. Kalau kita kata slogan kita apa?
cintakan Islam, cintakan agama, kan? Yang ni Umar kata bahagian agama ni, kenapa tak buat? Kalau betul kamu kata cinta agama, Umar kata apa? Belajar bahasa Arab, dia sebagai agama. Betul tak cinta agama? Silakan buat benda ni. Kenapa tak buat? Kenapa banyak alasan? Betul tak? Itu maksud dia. Kita kena faham tu. Jadi, ini satu benda perkara. Sebab itulah Ramadan ni kalau boleh apa, kita nak upgrade. Kita buat intensif 20 hari terus. Bincang tentang bahasa tu. Supaya dia, bila dah lazimi, lama-lama kita dah, apa orang kata? Dah biasa, dah dekat dah. Jadi jurang yang jauh dulu dah mula rapat dah tak rasa gayat dah. Dulu nampak apa dia, tengok nak terjun tu rasa macam jauh je. Dia pun cuba terjun, okey je, lepas tu boleh terjun lagi, akhirnya dah biasa buat. Contohlah, kan? Begitulah dengan Quran ni, bahasa Arab ni kita kena menceburkan diri kita ke dalam dia. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang sungguh istimewa. Ayat-ayatnya saling menerangkan. Oleh itu Allah Jalla wa'ala menggesa setiap Muslim supaya mentadabbur ayat-ayatnya. Firman Allah Ta'ala, tadi tilawah. Yang kedua ni sekarang tadabbur. Kita buka surah 38 ayat 29. Tiga puluh lapan ayat 29. Empat lima lima. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Jadi kitabun, ini adalah sebuah kitab, anzalnahu ilaika, kami telah menurunkannya kepada engkau. Mubarakun, penuh dengan keberkatan, ataupun mubarak ni diberkati. Mubarak ni diberkati. Maknanya apa dia? Keberkatan tu bukan milik siapa-siapa melainkan milik Allah. Tak ada siapa boleh campur tangan dalam usaha nak letak berkat tu. Melainkan mesti ikut Allah punya cara, baru boleh dapat. Nak cari berkat tak boleh pandai-pandai, melainkan menerusi apa yang Allah telah pun tetapkan. Dan Quran inilah sumber dia. Quran inilah sumbernya. Jadi mubarak ni boleh jadi sirah dia mubalaghah, yang mana melimpah ruah kebaikan, maksud dia. Mubarak juga maksudnya diberkati. Diberkati. Dilimpahkan keberkatan. Jadi apa caranya untuk manusia ni dapat kebaikan yang melimpah ruah daripada Quran? Berkat ni maknanya apa? Kebaikan yang melimpah ruah dan kekal. Kebaikan yang melimpah ruah dan kekal. Bertambah-tambah dan kekal. Itulah berkat nama dia. Apa kebaikan yang bertambah-tambah dan kekal dalam dunia ni? Makan makanan sihat, kekal tak kebaikan? Keto semua, kekal juga. Apa dia? Ada tak dalam dunia ni? Siapa boleh beritahu? Dapat harta, kan? Kebaikan lah kan? Lepas tu kita buat apa? Kekal ke tak semua? Tak. Habis kebaikan kekal apa? Ya ni. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika. Dalam surah
Surah apa? Sekejap. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ayat 18 bukan. 46 46. Ni yang kekal. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang tu. Yang mula tu tak. Jadi sumber nak dapat kebaikan yang kekal tu tak ada sumber lain melainkan mesti dengan wahyu. Mesti dengan ajaran Rasul je. Baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Jadi harta dan juga anak-anak. Jadi ni apa dia? Modal material. Yang ni modal insan. Kita dua bentuk modal. Dua-dua ni boleh jadi pelaburan besar. Dekat dunia boleh. Bagi orang-orang ahli dunia dia tengok situlah. Tapi bagi orang-orang yang beriman ni apa dia? Ke akhirat. Dia akan letakkan modal ni untuk tu. Di al-mal satu, yang ni tak hidup. Kan? Kita kena kembangkan. Tapi yang ni dia lepas tu boleh hidup pula, dia boleh kembangkan lagi dengan harta pula lagi yang lain-lain tu. Yang ni mana lebih besar? Yang ni ke ni sebenarnya? Dua-dualah. Tapi ini lebih lagi ya, al-banun. Jadi dua-dua ni Allah kata kalau kamu nampak ini sekadar ini modal untuk dunia ni, dia hanyalah apa? Zinatul hayatid dunya. Dia hanya sekadar perhiasan dunia je lah. Dia sebut perhiasan maknanya apa? Perhiasan. Sifat perhiasan ni macam mana, cikgu? Lama-lama? Dah tukar pula kan? Macam tu lah. Perhiasan memang macam tu. Maknanya benda dia asalnya tak baik, tak cantik pun. Dan dia tak kekal. Dan dia akan dicabut. Tapi Allah kata wal baqiyatus sholihat. Dan yang kekal itu yang mana? Yang soleh. Tak sebut amal soleh. Apa ni? Solihat. Ya, dengan harta ni gunakan untuk jalan amal soleh. Dengan anak ni jadikan apa dia? Anak soleh. Ini berdasarkan hadis yang Nabi kata iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasah. Bila mati anak Adam semua terputus kecuali 3 je. Apa dia? Sadaqatun. Yang ini mana? Al-mal. Mal yang soleh digunakan. Lagi? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkannya. Jadi dengan ilmu tu manfaat tu dia ajar siapa? Anak-anakmu, murid dia, banun, al-banun. Inilah. Kan? Dan akhirnya apalah seterusnya? Doa anak soleh, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh. Jadi semua berkaitan dengan dua ni. Tapi dua ni digunakan bukan untuk perhiasan dunia. Dua ni digunakan untuk apa? Jadi modal yang jadi kekal amal soleh. Ini Allah kata wal baqiyatus sholihat ni apa? Khairun inda rabbika thawaban wa khairun. Inilah ganjaran terbaik daripada Tuhan. Dan inilah sebaik-baik amalan apa? Harapan dan cita-cita, aspirasi. Amalan ni aspirasi. Tahu kita kadang-kadang aspirasi apa? Kita buat. Kan? Nak maju bila? 2000 berapa? Kan? Wawasan kan? Inilah sebaik-baik wawasan. Amalan ni apa dia? Wawasan saya nak ini semua jadi apa? Amal soleh yang kekal ke akhirat. Itulah sepatutnya. Ada tak slogan ni dicanang dekat dalam highway tu? Tepi jalan tu. Ayat ni. Boleh taja ni. Tulis ayat ni dekat highway tu kan. Orang lalu je highway tu kan. Tu. Yang dekat Ipoh tu ada apa? Hutan apa hijau. Belakang tu tengok tengah kena apa?
batu kena gondol dah kan. Tukar slogan ni letak kat situ. Ayat ni. Jadi apa ni? Itulah masukkan apa ni kekal tadi. Baik, tadi mana tadi? Ayat mana tadi kita? Al-Ma. Itulah maksudnya berkat. Jadi balik pada surah Sad balik pada buku tadi surah Sad ayat 39. Ayat 29, surah 38 ayat 29 tu. Itu masuk berkat tu. Jadi tadi tu sumber nak dapat tadi kan, harta dan anak tadi digunakan bukan untuk zinatul hayat dunia tapi untuk baqiyatus solihat. Macam mana nak tahu untuk gunakan tu? Jalan dia menerusi Al-Quran. Dengan Al-Quran lah manusia bijak dan pandai untuk aturkan hal tersebut. Inilah masuk berkat yang Allah kata ni. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Melimpah ruah kebaikan dia dan kekal kebaikan tu nanti. Jadi macam mana kita nak dapatkan kebaikan yang kekal ni dengan kita bijak untuk gunakan tu tadi? Syarat pertama kena buat apa? Tilawah. Yang kedua kena buat apa tadi? Tadabbur. Sebab tu Allah kata apa? Liyadabbaru ayatihi. Supaya mereka mentadabbur ayat-ayat Allah ni. Barulah dapat pelajaran. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan orang-orang yang tadabbur ni Allah sebut ulul albab. Orang yang bijaksana. Dan orang ni lah yang akan dapat pelajaran Al-Quran ni untuk diatur hidup dia menerusi pelajaran ni. Okey, ni tuntutan kedua. Tanda syukurnya seorang hamba tu dengan sifat Allah yang maha pemurah ni. Kan, dia kata Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim ni, pemurahnya Allah, dihargai pemberian Allah yang sangat istimewa, yang ni Quran. Apa dia buat dengan Quran? Pertama, dia tilawah dan dia apa dia? Menerusi bahasa apa? Arab. Dan dia berusaha mentadabbur ayat-ayatnya untuk ambil pelajaran daripada Quran ni. Dan setelah dia buat usaha terjadi, apa dia kena buat? Yang lebih besar lagi, seterusnya wajiblah ke atas setiap Muslim mengajar Al-Quran itu kepada orang lain, khususnya isteri dan anak-anak, supaya lahirnya generasi Rabbani. Inilah dia al-banun, al-malu wal banun. Jadi nak buat usaha mengajar Al-Quran ni kepada orang lain, perlukan dua ni juga. Al-malu perlu tak? Perlu ke buat kat Laila? Al-malu perlu tak? Kita nak buka kelas, nak mengajar, perlu tak harta? Perlu. Jadi harta yang macam tu, sumbangan yang macam tu, dia sifat dia tadi sementara ke kekal? Tadi. Kekal, dia tak sama dah. Kan? Harta tu baqiyatus solihat. Dan harta tu pula sekadar itu je dah siap dah tempat, orang pula tak ada. Macam mana? Kena ada siapa? Banun. Siapa Banun? Siapa Banun? Generasi yang nak menuntut ilmu tu Banun. Jadi dua ni memang perlu. Tapi ramai habiskan untuk zinatul hayat dunia. Rugilah. Kita nak ambil dua ni jadi baqiyatus solihat. Banun tadi kan? Jadi perlu ada pula lawa kan? Tengok kosong. Rugi pula. Mesti ada yang belajar dia tu. Itulah anak-anak yang sama juga dia tak mestinya anak-anak ni Banun ni, kalau kita lagi umum, tak semestinya muda. Yang ni pun anak-anak juga. Anak-anak murid. Samalah. Anak-anak juga tu. Banun juga. Murid tua. Tak kisahlah kan. Itulah maksud dia. Itulah maksudnya. Al-ilmu yuntafa'u bih. Jadi ilmu yang dimanfaatkannya. Jadi seterusnya ialah usaha yang wajib kita ada setelah tadi. Tilawah, tadabbur, memahami dengan bahasa Arab tu. Wajiblah ke atas setiap Muslim mengajar Al-Quran kepada orang lain, khususnya isteri dan anak-anak, supaya lahirnya generasi Rabbani. Inilah sebagaimana slogan yang kita biasa ungkapkan. Ayat berapa ni? Surah 3 ayat 79. Ni salah nombor ni.
Dalam tu buku nombor berapa? Dalam buku. Betul kat sini salah. Okey. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Jadi tidak patut benar bagi seorang manusia yang Allah kurniakan dia ni ilmu terhadap kitab ni, Quran, dan hukmah, kebijaksanaan, wan nubuwah, dan pangkat kenabian. Jadi Allah beri dia kelebihan ilmu, lalu dia ni menjadi rujukan orang lain, lalu dia ambil kesempatan daripada hal ni. Dia buat apa pula? Dia khianat dengan apa yang dia ada, nikmat yang dia ada ni. Summa yaqula linnas, dia pula pergi ajar manusia bukan jadi hamba Allah, tapi jadi apa? Kunu ibadan li min dunillah. Jadilah hamba aku selain daripada Allah. Jadi apa yang patut kita lakukan dengan nikmat yang Allah bagi ni, sepatutnya sebagai mengajak manusia menjadi golongan Rabbani. Walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimun alkitab. Apa maksud dia? Disebabkan kamu tu'allimuna Kak Laila. Apa dia Puan Aisyah? Tu'allimuna apa? Tu'allim. Tu'allimu apa? Kalau ta'lamuna apa? Ta'lamuna. Ta'lamuna kamu mengetahui. Kalau tu'allimuna kamu menyampaikan, mengajar. Apa ni? Kalau ta'allamuna kamu belajar. Ta'allam. Dia ada tambah ta lagi. Tu mengajar. Yang ni tu'allim maknanya kamu mengajar. Jadi kamu sentiasa ajarkan kitab ini, Quran ni, dan wa bima kuntum tadrusun, dan kamu sentiasa terus bertadarus. Kan? Tadrusun kan? Kamu kena sentiasa bertadarus Quran. Belajar maksudnya. Tadarus ni ingat, orang kita kena ubah sikitlah tu. Orang faham sebut tadarus dari satu istilah. Tadarus maksudnya apa? Tadarus akhirnya jadi istilah. Tak. Darasa, kalau kat sekolah biasa, orang faham benda tu. Kan? Guru dia panggil apa? Mudarris. Pelajaran dia panggil apa? Darsun. Kan? Orang tahu itu belajar. Tapi subjek apa? Akademik. Dia boleh nampak yang tu belajar. Tapi bila dia letak tadarus tu dekat Quran je, dia nampak apa pula? Salah faham pula. Kasi Quran dia jadi lain pula. Maksudnya belajar Quran, belajar apa? Bukan baca je, belajar. Ya, tajwid satu, makrah betul lagi. Belajar. Apa maksud dia tu? Apa nak faham dia? Apa pelajaran boleh dapat? Apa kita nak buat sekarang dengan ayat ni? Itulah maksud dia tadarus. Jangan hadkan maksud tu. Pada benda lain kita letak darsan tu, subjek-subjek yang kena belajar kan? Belajar dalam. Tapi bila bab Quran, dia jadi satu yang jumud. Kecil je. Qurannya tadarus, baca habis, khatam. Hai, jangan. Ni kena buang ni salah faham tu. Itu jadi macam tu. Jadi kita dirugikan dengan aktiviti macam tu. Rugilah. Kan? Jadi, itulah apa yang kita nak buat dalam menjelang Ramadan ni. Jadi sebab itulah kata Ibn Rajab Al-Hambali ni, di bulan Rajab,
kita senang tanam benih. Jadi 3 bulan ni kan, di bulan Rajab ni ibarat kita ni sedang tanam benih. Supaya nanti Ramadan jadi mudah. Jadi bulan Rajab tanam benih dah tumbuh, sampai tumbuh apa? Putik dan daun. Masuk bulan Syaban, dah mula tumbuh bunga. Jadi masuk bulan Ramadan, dah nak petik buah-buah dia. Ramadan tu dah macam tu dah. Macam tu lah. Siapa yang tak mampu kan, boleh mula dia sekarang lah baca Quran tu. Nak khatam, baca dia sekarang ni. Tak semestinya mesti khatam dalam Ramadan tu, baca sekarang. Ramadan ni saya dah lepas tu saya nak buat pula. Saya nak fokus pada kefahaman dia tu. Macam itulah perancangan dia. Boleh buat yang tu. Di Ramadan ni surah Fusilat. Jom kita belajar sama-sama surah Fusilat. Okey, kita terjemahkan dan sebagainya. InsyaAllah. Boleh, Kak Laila? 20 hari straight, Kak. Intensif. InsyaAllah. Okey, jadi ni kita nak buat ni tuntutan. Tanda syukur kita kepada Allah yang Maha Pemurah menurunkan Quran ni yang pertama ni. Jadi kita kena buat apa tadi? Tuntutan dengan Quran ni. Tuntutan terhadap Al-Quran. Satu tadi apa? Tilawah kan. Tadabbur. Ini belajar bahasa Arab. Lepas tadabbur apa? Jadi ta'lim. Ta'lim ni maknanya mengajar. Ta'lim, mengajar. Ini tilawah. Yang ni tadabbur. Yang ni ta'lim. Satu, dua, tiga. Ini tanda syukur hamba kepada nikmat yang Allah beri, yang Quran. Dan seterusnya lagi satu proses ni. Ajaran Al-Quran ini wajib disebar meluas ke tengah masyarakat melalui usaha dakwah dan amal soleh. Sampai ayat kita habiskan sampai sini. Okey. Kita baca ayat surah 33 surah 33 ke? Surah 41 ayat 33. 41 33. Ni tadi surah berapa ni? 2 1 2 1. Ini 38 ayat 29. Ini 3 ayat 79. Yang keempat ni apa? Dakwah. Dakwah. Surah 41 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih baik qaulan? Apa maksud dia? Ni satu apa? Bentuk apa ni? Qaulan ni satu bentuk apa? Qaul ni satu bentuk apa? Cuba tadabbur sikit. Kenapa Allah kata wa man ahsanu qaulan? Apa maksud dia? Apa yang kita nampak? Qaulan ni ucapan lah kan? Nikmat ke tak nikmat?
Ada orang colik cikgu, lepas tu dia ambil plaster, dia tutup mulut cikgu tu. 24 jam je cukup. Sejam je. Agak tertekan tak rasa? Cuba bayangkan, cuba hari ni tutup mulut. Boleh tak? Kan? Jadi Allah nak kata kat sini, benda ni nikmat. Tapi manusia selalu salah guna nikmat ni. Dia boleh guna cakap macam-macam benda lain yang merugikan dia je kan. Tengok apa cakap. Semua boleh, laju je kan. Why not Allah kata. Allah nak bagi kita pilihan. Cuba kamu fikir sikit. Yang ni. Siapa yang lebih baik dia punya ucapan yang mana manusia memang suka bercakap punya. Kalau nak tahan mulut dia tak boleh. Dia nak bercakap kan. Jadi Allah kata siapa ucapan yang cakap-cakap dia yang paling baik daripada orang yang buat apa? Cakap dia je menyebabkan orang kembali kepada Allah. Kan? Siapa manusia yang paling cakap dia, akhirnya ramai manusia kembali kepada Allah. Siapa? Rasulullah. Itulah ucapan terbaik. Mulut terbaik, mulut Rasulullah. Jadi Allah suruh kita kata, cuba jadi macam mulut tu. Kenapa kamu jadi mulut yang sia-sia kan? Itulah. Kan? Tak ada satu pun. Jadi ini merugikan. Jadi Allah nak buat satu motivasi kepada kita ni dalam bentuk perbandingan. Bandingan penting. Perbandingan ni kan, kalau dekat sekolah, perbandingan penting tak cikgu? Penting kan? Dalam kelas mesti ada buat benda tu kan? Mesti ada buat. Cikgu ajar apa dulu lah? Bahasa Melayu lah. Kan? Cikgu Rana? Benda hidup kan? Lagi banyak kot kan? Buat apa? Ni kan? Buat perbandingan baru orang faham, nampak clear kan benda tu. Begitulah Allah nak, ni ayat Allah nak ajar kita juga satu maksud macam tu. Kamu suka bercakap kan? Allah tahu kita suka bercakap. Jadi Allah kata, siapa yang cakap-cakap ada lebih baik daripada orang yang cakap macam ni. Cakap dia menyebabkan orang, apa dia? Kembali kepada Allah. Ni mahal. Wa amila solihan, dan dia bukan cakap kosong, dia buat. Dan apa tujuan dia cakap? Ada kepentingan apa? Wa qala innani minal muslimin. Satu sebab dia muslim, sebab tu dia buat ni. Kalau dia non muslim, memang dia tak buat ni. Jadinya macam mana tu? Itu perbandingan juga. Kalau non muslim dia tak buat ni. Kalau dia muslim dia buat ni. Ramai tak yang muslim tapi macam non muslim kalau tak buat ni? Kerja kita sebagai muslim tu dia. Ni dia. Sebab apa dia buat? Sebab kami muslim. Ya Allah, hebatnya orang ni kan. Jadi inilah. Dan nak buat ni, kenapa walaupun nampak macam Allah kata macam ni, tapi sangat susah nak buat. Ni satu benda. Sebab tu Allah kata apa? Kerja-kerja melanjutkan perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW dan generasi khairah ummah dahulu menuntut kesabaran kerana banyaknya dugaan dan cubaan yang terpaksa ditepuhi. Oleh itu apa hendaklah kita buat? Wali rabbika fasbir. Sebenarnya ayat ni macam mana? Apa asal ayat ni? Okey, ni last kali. Ni 1, 2, 3, 4 dan kesimpulan dari semua ni, nak buat semua ni, kena buat apa? Yang kelima, sabar. Kena telan. Kena penuhkan minuman sabar. Afriq alaina sabran tu maknanya tuangkan kepada kami sepenuh kesabaran. Sabar ni macam orang dahaga. Kan? Orang tu dahaga sangat, dia ada cawan kosong ni, dia dapat, kita ada air tepi kat kita. Lepas tu kita ni pemilik air tu, dia bekas dia tu kita tuang setitik je. Boleh tak hilangkan dahaga dia? Tak boleh. Sebab tu kita dalam Al-Quran siapa minta kepada Allah, Afriq alaina sabron, kan, ketika perang tu. Maksudnya apa? Janganlah tuang sikit, tolonglah tuang banyak-banyak, penuh. Saya dahaga sangat ni. Bila tuang penuh, dia minum habis, maka dia mampu sabar. Itulah maksud dia. Sabar ni macam tu. Jadinya itulah maksud dia. Dan sabar ni yang dimasukkan sabar kerana siapa? Wali rabbika fasbir. Ni surah apa ni? Surah Al-Mudaththir ayat 7. Surah 74 ayat 7. Maksud dia apa? Jadi asal dia macam ni bunyi dia. Asal dia fasbir ni dekat depan. Asalnya fasbir dekat mana?
kat depan. Cuba baca. Fasbir kat depan. Wa ni wa fasbir li rabbika. Betul tak? Dan bersabarlah untuk Tuhan engkau. Dan bersabarlah semata-mata kerana apa? Tuhan engkau. Itu ayat biasa. Sekarang ni ayat ni dia luar biasa sebab fasbir duduk belakang. Jadi apa maksud dia? Ni nama dia pembatasan. Wali rabbika, dan hanya semata-mata kerana Tuhan engkau saja. Maka sabarlah. Jadi sabar ni kita hanya halakan, ikhlas sabar ni hanya untuk siapa? Kerana Allah. Ada orang sabar kerana lain. Sabar kerana kekasih dia. Contoh kan? Sabar kerana dunia dia, bukan? Sabar kerana nafsu dia boleh sabar. Dia nak buat maksiat, dia sanggup sabar, tunggu masa tu dia nak terkam kan? Kan? Yang ni sabar kerana apa? Kerana Allah, beza. Sebab tu Allah kata, sabar inilah sabar yang diterima Allah. Sabar lain tak. Jadi semua kesabaran kita selepas ni kerana apa? Ya, kerana Allah. Jadi sabar kerana Allah ni dan semua ni. Wali rabbika fasbir. Okay? Dan hanya semata-mata demi kerana Tuhan engkau saja, maka sabarlah. Kalau kerana lain, tak payah. Kerana siapa? Kerana Tuhanmu. Sebab tu kadang-kadang ada benda yang kita kena didik masyarakat juga. Contohnya kemiskinan kan, orang-orang ni. Disabar kadang-kadang, tapi bukan kerana Allah. Sebab apa? Kena ubah sikit. Takut rugi. Kesabaran tu jadi, faham sebab dia ada termasuk dalam daerah ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Allah tak terima mana-mana amalan melainkan yang ikhlas murni kerana dia. Sebab itulah sabar pun ramai orang rupanya dia sabar sebab apa? Bukan sebab kita takut rugi rupanya sabar tu. Dia sabar kerana Tuhan kita. Sabar ikhlas kerana Allah. Hati-hati dalam bab-bab itulah. Okey. Okey, dah sampai sini dulu untuk hari ini. Kita sambung nanti Ar-Rahman juga, Ar-Rahim ni. Jadi inilah maksud nikmat Allah. Allah yang Maha Pemurah, kita puji Allah dengan sifat dia Maha Pemurah. Apa yang pertama? Dia menurunkan Al-Quran. Jadi sebagai tanda syukurnya kita ni, Allah ni menurunkan Quran. Apa tuntutan kita terhadap Quran? Kita buat apa? Tilawah. Kemudian tadabbur. Kemudian ajar dan dakwah. Inilah usaha kita yang kita kena lakukan. Dan hendaklah kita sabar kerana ni. Ini usaha yang kita nak. Seterusnya nanti nikmat seterusnya adalah pengutusan Rasul. Kita akan sambung pada minggu akan datang insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Sebelum tu ada sedikit pengumumanlah tentang tadi al-baqiyatus solihat kan. Kami nak mohon kepada para dermawan, orang-orang yang sentiasa berlumba-lumba fastabiqul khairat kan, yang inginkan kebaikan akhirat ni, sumbangan untuk kita nak pasang awning kat sini. Depan ni kan ni kan? Kan? Kita ada list nama-nama tu kan? Nanti bagi list nama kan? Sumbang sedikit sebanyak. Kita nak berapa? Awning ni berapa kos? 2,000 lebih. Dah dapat berapa orang? 20 orang, seorang 100 dah cukup dah. Kita nak pasang awning di tepi ni kan, untuk teduh kalau hujan ke, untuk pelajar-pelajar, untuk kita buat apa, bengkel khusus juga kat sini. Boleh ajak siapa-siapa lagi lah untuk sumbangkan. Mudah-mudahan mendapat ganjaran yang besar di akhirat kelak atas sumbangan tersebut. Itu termasuk apa dia? Semua pahala orang belajar sampai kat dia. Mudah-mudahan ni sumbang kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja untuk hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.